Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah kita boleh sambung pengajian kitab Kifayatul Muhtadi yang telah tertangguh sangat lama. Yang terakhir bulan 1 kan. Bulan 1 itu yang terakhir sekali. Bulan 1 ni dah bulan 3. Maknanya dekat 2 bulan kot. Ada 2 bulan. Ada tertangguh 2 bulan. Kita berhenti pada muka surat 73. 73 Jawi. Jawi 73. Jawi 73 1 2 3 4 5 6 7 8 daripada atas. 1 2 3 4 5 6 7 8 daripada atas. Uh, 73. Yang Rumi muka surat 92 kan. Kita mula muka surat. Tengok wah, muka surat apa mula? Muka surat kita start mengaji. Dia bukan ustaz 1 30 berapa tu? 41 43 dengan 73 berapa muka surat semua? 43 dengan 92. 43 dengan 92 50 muka surat. 50 muka surat. Berapa lama dah? 2 tahun. 2 tahun. Yang Rumi baru 50 muka surat je. Ada 200 tengok. Ada 200. 238. 155. Bukan, itu yang itu. Yang sebenar berapa muka surat semua? Itu lain. Itu tidak sebenar. tak sebenar. Lain ni. Ini version. Buku berapa muka surat semua? Semua. Semua sekali. Semua. 500 ke? 800? 1000? 500. Baru 50. Dah 2 tahun. 2 tahun kalau maknanya kali 10 lagi. 20 tahun lagi habis insya-Allah. 20 tahun lagi habis. Tak payah 2 tahun. Silat-silat 2 minggu lagi habis dah kita ni. Lelaki kita ni. Tak apa. Dipancing ada. Don't worry. Kita pindah ke tempat lain nanti. Okey, baik. Muka buat 73 Rumi Jawi Rumi 92. Dekat dan demikian lagi. Qal mu'allif rahimahullahu taala, kata pengarang, dan demikian lagi dimaafkan meninggalkan kiblat. Maknanya boleh tak menghadap kiblat. Boleh. Dan dimaafkan lagi maknanya sebelum tu ada lagi lah. Sebelum tu bincang pasal apa? Lupa dah. Bincang pasal menghadap kiblat. Memang nombor pertama menghadap kiblat. Syarat sah sembahyang adalah menghadap kiblat. Menghadap kiblat pula dia bincanglah kiblat tu, Kaabah tu dengan apa? Muka ke hidung ke, peha ke, dada? Dengan dada.
Lepas tu kalau duduk macam mana, kalau mengiring macam mana, kalau berbaring, melentang macam mana nak menghadap tu. Kemudian kalau dekat wajib menghadap Kaabah tu dengan yakin sebab dekat dah depan mata. Tapi kalau jauh dengan zon, tak payah tahap yakin 100%. Okey, lepas tu kita bahas boleh meninggalkan kiblat, boleh tak menghadap kiblat. Kalau dia berperang kan, perang berperang boleh tak menghadap kiblat ketika berperang, ataupun solat syiddatul khauf, solat yang ketika sangat ketakutan, waktu tu boleh meninggalkan kiblat. Kalau ingat lagi lah 2 bulan lepas ni, bila berdempak 2 perang yang harus, 2 perang, dan kita akhir sekali kita bahas syiddatul khauf. Dan kita juga ujung-ujung tu kita bahas berkaitan dengan buruh. Buruh kan, tu yang terakhir kan, buruh, iaitu pemberontak Islam. Pemberontak tu orang Islam, dia memerangi kerajaan tu pun Islam juga. Cara perang dia dengan senjata, bukan dengan angkat spanduk, dengan senjata. Mereka orang buruh macam ni halal darah. Dia kata kat sini, dimaafkan dia meninggalkan kiblat bagi orang yang takut tatkala berdempak 2 perang yang harus. Jadi bila berlaku 2 perang tu, tengah bersedaging tu, waktu tu boleh tinggal kiblat, terus perang, boleh tinggalkan kiblat. Cuma bila pemerintah Islam dengan pemberontak Islam sedang berperang, yang kita panggil buruh, siapa yang boleh tinggalkan kiblat? Yang boleh tinggal kiblat yang pemerintah ni, askar pemerintah. Buruh Islam juga tak boleh tinggal. Tu kan, tu yang terakhir kan. Lepas tu kita bahas sikit berkaitan kan memali dekat baling kan. Ingat lagi tu. Lepas tu Dr. Mursi yang diambil, dirampas oleh Patah LCC. Kita bahas hujung-hujung tu. Kemudian habis, masuklah kita pada malam ni. Dan demikian lagi dimaafkan meninggalkan kiblat bagi orang yang sembahyang sunat dalam safar. Safar tu musafir lah. Tu safar tu kan. Boleh, kalau musafir boleh tinggal kiblat. Tapi dia pertama dia kata sembahyang sunat. Maknanya bila kata sembahyang sunat, sembahyang fardu tak boleh. Tu nombor 1. Dimaafkan meninggalkan kiblat. Boleh kalau tak menghadap kiblat orang yang sembahyang sunat dalam musafir, dalam safar. Safar pula, kalau kita tengok sifat bagi safar tu yang harus, lagi ia menuju akan tempat yang tertentu, bukan haim. Yang ini semua kena bahas satu-satu, panjang ni bab ni. Dan jika hampir tempat itu sekalipun, maksud hampir kurang 2 marhalah, tu satu-satu nak kena bahas tu. Tu baca sekali lalu baru ni. Sekira-kira tiada mendengar pada tempat itu orang yang di kampungnya. Sifat bagi hampir tu. Hampir tu macam mana? Dia nak cerita. Maka harus baginya, jawabnya, maka harus baginya sembahyang sunat padahal ia berkenderaan dan jalan kaki, dengan maksud ikutlah kiblat tu, ikut arah perjalanan. Tu secara ringkas bagus tu. Kalau kita syarah satu-satu dia agak panjang. Pertama, tak boleh kalau tak menghadap kiblat orang yang sembahyang sunat. Itu yang pertama. Solat fardu tak boleh. Solat fardu tak dibenarkan atas kenderaan. Dia mesti kena turun. Tu solat fardu. Salin dah. Patut pun dia tak datang. Isteri dia bersalin. Keluar. Tambah umat Nabi seorang lagi. Azmi tu. Keluar dah, baru keluar. Dah, baru. Okey. Mana tadi? Okey. Jadi meninggalkan kiblat bagi orang yang sembahyang sunat dalam safar. Safar tu dalam sedang berjalan. Kita bahas satu-satu ni, detail juga ni sebenarnya. Yang pertama, solat fardu tak dibenarkan. Kalau nak solat fardu atas kenderaan, syarat kenderaan tu kena berhenti. Kalau macam tu bukan sembahyang atas kenderaan. Kalau contoh nak pakai sembahyang atas kenderaan kan, atas kenderaan sembahyang fardu atas kereta api,
Maka kereta api tu kena berhenti baru boleh sembahyang atas tu. Maknanya bukan sembahyang atas kenderaan lah tu. Bila sebut sembahyang atas kenderaan, maknanya berjalan. Dia sembahyang atas kenderaan, sembahyang fardu. Tapi kenderaan tu berhenti. Maknanya tak dikira lah sembahyang atas kenderaan. Faham tak? Dia kena faham tu bab tu. Tu yang pertama. Lepas tu maknanya kena turut, kalau kenderaan tu bergerak, kena turun daripada kenderaan. Senang cerita, tak boleh bergerak. Secara umumnya macam tu. Kalau ada masyaqqah, ada masalah, contoh dalam kapal terbang, habis nak macam mana? Nak kena sembahyang juga. Dalam kereta api yang berjalan, dalam kapal laut, jam dekat jalan raya, yang mana tak boleh corner kiri, tak boleh corner kanan, straight je. Jam dekat jambatan Pulau Pinang. Pernah jadi sekali tu. Daripada maghrib tu jam. Macam mana? Memang sampai tu, memang insya Allah habis lah. Nak kiri mana boleh, nak kanan mana boleh. Tak boleh pergi. Macam mana? Sembahyang yang itu sembahyang lah. Macam atas kapal terbang, atas kereta api, atas kapal laut. Atas kapal laut. Kapal laut tu dari segi kapal laut. Bukan kapal laut, salah. Bukan kapal. Sampan. Kapal tu besar. Kapal laut, okey. Jam dekat jalan raya, termasuklah masyaqqah lah tu. Jadi terpaksa lah dia sembahyang juga. Istilah yang dipanggil solat hormat waktu. Sembahyanglah macam mana boleh, nanti kena qada. Itu kalau sembahyang fardu. Tapi kalau sembahyang sunat boleh. Sembahyang sunat boleh. Solat sunat dibenarkan untuk meninggalkan kiblat bagi orang, okey dia kata kat sini bagi sembahyang sunat sunat di dalam safar yang harus. Itu dulu yang pertama. Safar tu musafir yang harus tu kena faham. Rasa pernah bincang sebelum ni. Pernah bincang tak? Safar yang harus. Apa maksud safar yang harus? Safar yang harus ni maksud bukan safar yang haram. Jangan salah faham. Sebab dia ada satu lagi, sunat, wajib, safar tu musafir lah kan. Sunat, musafir wajib, musafir sunat, musafir harus, musafir makruh, musafir haram. Mesti ada 5 tu. Yeah. Jadi maksud safar yang harus bukan musafir yang harus tadi tu. Bukan wajib, sunat, harus, makruh. Bukan harus tu. Bukan. Bahasa yang biasa digunakan bukan harus hukum syarak. Tu takut tak faham pula. Sebab dia ada harus hukum syarak, dia ada wajib hukum syarak. Harus hukum syarak, buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Tu dia panggil harus hukum syarak. Dia yang ni bukan harus hukum syarak ni. Ini harus dengan maksud harus yang lawannya haram. Tu maksud dia. Tu penting kan tu. Jadi kalau kata harus yang mana ni? Harus yang hukum syarak. Salah. Harus dia ada satu lagi. Ni boleh buat, boleh. Harus lawannya haram. Tu harus lawan haram tu. Bukan harus hukum syarak. Bukan harus, tapi harus lawannya haram. Jadi bahasa lain, jika dia sembahyang sunat, dia boleh tak menghadap kiblat. Jika dia musafir dia bukan musafir haram. Bukan musafir haram. Jadi kalau dia musafir sunat boleh lah. Kalau dia musafir harus boleh. Musafir harus hukum syarak pula boleh lah. Kalau musafir makruh boleh. Boleh lah. Yang tak boleh musafir haram je. Ataupun dia musafir wajib, lagilah boleh. Adakah musafir wajib? Ada? Lagilah boleh. Musafir wajib boleh, musafir sunat boleh, musafir harus hukum syarak boleh, musafir makruh pun boleh. Itu 4 ni dinamakan musafir yang harus. Hati-hati. Jaga betul-betul, takut salah maksud harus tu. Jadi maksud harus ni lawan bagi musafir maksiat atau musafir haram. Contoh musafir sunat, dia nak musafir pergi ziarah adik-beradik sunat. Maka nama musafir tu musafir sunat. Dia pun nak sembahyang sunat. Boleh ke dia nak sembahyang sunat atas kenderaan? Dia boleh sembahyang tanpa menghadap kiblat. Macam mana? Nanti dia akan bincang macam mana. Yang kedua, musafir harus. Musafir harus melancong. Melancong harus je. Sunat melancong. Melancong harus. Harus tu maksud pergi melancong pun tak dapat pahala, tak melancong pun tak dapat pahala. Pergi melancong habis duit, tak melancong tak habis duit. Itulah. Tapi tak ada pahala, tak ada dosa situ. Maka dia nak pergi melancong, kemudian dia nak sembahyang sunat. Boleh ke dia sembahyang sunat atas kenderaan tanpa menghadap kiblat? Boleh. Sebab musafir harus. Okay. Musafir wajib, dia nak pergi menuntut ilmu fardu ain. Jadi namanya musafir wajib. Sebab dekat kampung dia, taman dia, kawasan dia tak ada pun orang mengajar bab tauhid ke bab fardu ain lah.
Jadi dia terpaksa pergi yang dikatakan kat sini walaupun pendek sekalipun kita ambil lah. Dia terpaksa pergi musafir 30 km. 30 km boleh panggil musafir ke? Buat sekarang ni terima dulu. Boleh. Nanti kita akan bahas. 30 km ataupun kurangkan lagi. 9 km. Abi, Indah sempurna berapa kilometer? 30. 20. Sampai sini. Belah-belah 15 km nak musafir. Boleh ke nak pergi belajar pula, belajar fardu ain? Maknanya musafir tu wajib. Walaupun 15 km, boleh tak dia nak sembahyang sunat? Boleh. Atas kenderaan? Boleh. Tak menghadap kiblat? Boleh. Saya nak cerita pasal musafir tu, musafir wajib. Musafir makruh, musafir berseorang diri. Hukumnya makruh. Siapa musafir seorang-seorang, hukumnya makruh. Jadi dia musafir makruh, iaitu musafir dia seorang-seorang. Okey. Maka dia nak sembahyang sunat atas kenderaan boleh? Boleh. Tak nak menghadap kiblat boleh tak? Maksudnya tak menghadap kiblat, musafir nak menghadap kiblat atas kenderaan boleh juga. Makruh kan harus. Bukan maksud tu ya. Maksudnya boleh. Musafir haram. Musafir haram pula ada 3, bis safar fis safar. 3. Musafir untuk merompak. Memang niat nak pergi merompak. Nama dia musafir maksiat bis safar. Niat dia awal-awal nak merompak. Jadi musafir itu haram. Boleh sembahyang sunat? Boleh. Boleh sembahyang sunat kat atas kenderaan? Boleh. Boleh sembahyang sunat atas kenderaan tak nak menghadap kiblat? Itu poin dia tu. Tak boleh. Nak merompak pun nak sembahyang sunat juga tu. Mana tahu. Sembahyang duha murah rezeki, hasil rompakan. Nak pergi tengok sukan renang, aerobik, berkumpulan, kaki. Orang cakap, tak pernah tengok, orang kata. Keluar kaki. Okey. Bila macam tu, tujuan memang nak tu dah. Tujuan memang nak pergi situ. Maka awal-awal lagi maksiat. Aurat kan. Maka nama musafir tu musafir haram. Sama tak boleh juga. Itu yang dikiaskan tengok bola tadi tu. Itu yang jadi kontroversi sikit. Boleh tak? Dia niat semata-mata nak tengok bola. Okey. Boleh tak dia nak jamak qasar? Itu satu. Dia sebenarnya bukan masalah masalah menghadap kiblat aja. Masalah jamak qasar pun sekali. Kalau belajar lebih lagi, masalah khuf 3 hari pun sekali. Khuf boleh tahan 3 hari. Dia semua sama. Masalah tak tayamum bila tak ada air pun sama. Semua banyak tu. Dia panggil rukhsah. Jadi nak tengok tu boleh ke tak? Macam mana? Apa? Fatwa kata boleh tak? Sebab dia pergi tu semata-mata nak tengok bola. Kalau dia pergi ni sambil nak tengok bola, okey, settle. Memang boleh. Boleh jamak qasar, boleh sembahyang sunat atas kenderaan, dan ketika sembahyang sunat atas kenderaan tu boleh tak menghadap kiblat. Boleh. Sebab dia bukan nak tengok bola. Tengok bola dan. Maksudnya nak pergi zarah lah gini. Tapi kalau semata-mata kita tengok bola balik, adakah dia maksiat? Kepala lutut. Tapi pergi bukan nak tengok kepala lutut, nak tengok bola. Kat situ jadi tu. Kat situ jadi bahas. Jadi kalau orang kata boleh, orang kata tak boleh, kita faham lah kat mana dia punya point tu. Jadi kita tak perlu jawapan hasil benda tu. Tak perlu jawapan. Cuma kita patut orang kata, ada kata boleh. Sebab kata dia pergi nak tengok bola. Masa bila pula orang pergi tengok bola nak tengok kepala lutut orang? Gitu pula. Bukan. Tapi kalau tengok renang berirama, confirm dah. Nampak dia punya tu. Tapi kata tidak, dah tahu dia dedah aurat. Nak kat situ yang jadi lain tu hukum tu. Boleh, apa sebab tak boleh? Ada kata tak boleh sebab dah awak tahu awal lagi mesti ada dedah kepala lutut. Mazhab Syafi'i kan tak boleh. Lain mazhab lain. Ada aurat mughallazah mukhaffafah. Bukan. Aurat mughallazah mutawassitah. Lupa dah. Ada mazhab lain, ada. Dia panggil aurat mughallazah, macam babi tu kan. Aurat mughallazah, kubur dan dubur. Satu lagi tak ingatlah. Aurat mukhaffafah ke aurat mutawassitah? Yang pertengahan ke yang ringan? Yang itu paha. Lutut tak termasuk. Jadi dia dedah kepala lutut, tak nama dedah aurat. Sebab mazhab Maliki, mazhab lain. Jadi oleh kerana itu boleh. Kat situ yang jadi perbezaan. Kita bukan nak tahu jawapan, kita nak faham perkara tu je. Kenapa jadi beza macam tu? Macam tu juga kalau musafir seorang isteri kerana tak minta izin suami keluar rumah, dia boleh jamak qasar? Tak boleh. Dia boleh tak nak sembahyang sunat atas kereta tanpa menghadap kiblat? Tak boleh. Sama. Ada maksiat fis safar dan maksiat bis safar fis safar.
Iaitu dua ni maksiat yang dia bukan niat nak buat benda tu, tapi dalam perjalanan tengok menarik juga ni. Dia buat maksiat. Yang tu tak ada masalah. Boleh. Boleh lah, maksudnya dapat rukhsah. Kalau dia sembahyang atas kereta ke apa, boleh tak menghadap kiblat, tak menghadap kiblat pun boleh. Kalau dia dah sampai, dia dah dalam perjalanan lebih 2 marhalah ke, boleh jamak qasar. Semualah. Tu secara ringkas-ringkas gitu-gitu je. Kita kan nak bahas pasal tu pun. Nak pergi KL, kita tengok tak boleh rentas sempadan. Patah balik tengok genting. Naik main judi dulu, buka genting. Tak bisa pergi. Buka lah, rasa macam dah buka lah. Kalau katalah kan, tak boleh rentas sempadan. Alamak, pergi saja kan. Tengok, naik genting lu, kasino lu, apa, roulette. Tengok big ke, small ke, aku tahu juga. Dalam game ada. Jadi adakah boleh dia nak jamak qasar di genting? Boleh, dia bukan niat ke situ. Dia tukar niat, boleh. Boleh ke dia nak sembahyang sunat atas kenderaan tanpa menghadap kiblat? Boleh. Itu sekadar umum. Dapat dah faham cukup. Dan okey. Dan satu lagi termasuk juga okey, habis satu perkara settle. Yang kedua, tulis kat sini, yang kedua adalah menuju ke tempat yang tertentu. Okey, yang pertama siapa yang harus settle, dah faham dah. Lagi iaitu menuju akan tempat tertentu. Istilah yang dipanggil adalah tidak haim. Haim ni ha alif amzah rumah tu lah, amzah rumah mim. Kalau amzah saja tak ada rumah, macam mana mim tu nak duduk kan? Amzah rumah tu. Jadi haim ni dia pergi, dia tak ada destinasi. Dia pergi jalan je. Yang ini beribu kilometer sekalipun tak dapat rukhsah. Ini yang dimaksudkan dengan apa ni? Tertentu tu. Menuju lagi ia menuju akan tempat yang tertentu. Maksud tempat tertentu tu tidak haim. Nak faham tidak haim, kena faham haim dulu. Haim adalah perjalanan yang tak ada arah tujuan, tak ada destinasi. Ataupun tak diniatkan destinasi, boleh juga. Ataupun tak tahu lagi destinasi, boleh juga. Jadi maknanya dia jalan, jalan je. Dia namanya haim, tak ada destinasi. Okey. Walaupun beribu kilometer sekalipun tak boleh jamak qasar dan tak boleh juga nak sembahyang sunat tanpa menghadap kiblat, tak boleh. Sebab dia dipanggil haim. Yang ini lagi menuju akan tempat yang tertentu ni maksudnya tidak haim. Maksudnya kat sini yang harus lagi ia menuju akan tempat tertentu. Maknanya tidak haim lah. Ada destinasi. Itu maksudnya. Ada destinasi. Pertama, okey, itu syarat yang kedua. Yang pertama boleh meninggal kiblat. Yang pertama sembahyang sunat. Yang kedua safar yang harus. Yang ketiga ada destinasi. 3. Yang keempat, jika hampir tempat itu sekalipun. Dobik hampir, kurang 2 mahalah. Standard. Dobik air sikit, kurang 2 kul lah. Macam tu lah. Air banyak, lebih 2 kul lah. Dobik musafir jauh, lebih 2 marhalah. Musafir dekat, kurang 2 marhalah. Musafir hampir, tu dobik tu. Jadi hampir, dan jika hampir tempat itu sekalipun, jika kurang 2 marhalah sekalipun, boleh ke kurang 2 marhalah? Kurang 2 marhalah dinamakan musafir pendek, dengan syarat keluar pada qaryah juga. Keluar qaryah, nama musafir lah. Dalam qaryah tak kira. Contohnya kalau sini keluar ke mana masjid? Masjid luar. Tak jumpa masjid. Mana? Bukit Setongkok. Jauh. Boleh tahan juga. Jauh sangat. Dekat sikit ada. Apa Afzal? Afzal boleh sikit. Afzal. Dia duduk dalam kota 15. Pergi je Afzal, namanya musafir pendek. Maka ada benda yang dia boleh buat. Ada benda boleh buat. Pastinya boleh tak jamak qasar? Boleh tak jamak qasar? Pastinya tak boleh. Nak bagi tahu dia punya border kat situ. Pastinya tak boleh. Sebab jamak qasar syaratnya lebih 2 marhalah. Musafir jauh. Ini musafir dekat. Ada ke boleh buat musafir dekat? Ada. Walaupun 2 km sekalipun. Janji keluar qaryah. Keluar qaryah. Kalau ada pintu gerbang kota dia, keluar pintu gerbang. Macam orang dululah kan. Kalau tak ada apa-apa, lalu ikut sungai. Kalau kata kampung dia ikut sungai tu, besar sungai tu. Dikelilingi sungai. Jadi keluar sungai tu, jalan keluar tu, situlah. Macam itulah. Okey, jadi
musafir dekat. Jadi musafir dekat ada rukhsah, ada yang boleh buat. Ada kemudahan yang Allah bagi orang yang musafir dekat. Okey, dobit dia apa? Dobit dia dekat, iaitu kurang daripada 2 marhalah. Ni dia punya sifat dia punya ni. Sekalipun sekira-kira, ni cerita hampir ni. Hampir tu apa? Sekira-kira tiada mendengar pada tempat itu orang yang di kampungnya. Dobit yang kedua. Maknanya ni macam ni sebenarnya yang cantiknya kalau tengok apa? Jawi. Mana Jawi? Jawi. Mujur ada. Semangat sikit nak tengok. Tidak, tak ada. Yang ni yang paling cantiknya, sekira-kira tiada mendengar pada tempat orang yang kan. Orang yang kan. Bukan yang tu satu titik. Kalau satu titik apa? Bang. Tu lagi cantik. Yang Rumi dia kata yang bang. Makna bang tu azan. Lagi cantik. Iaitu terlebih titik. Okay? Iaitu pada tempat itu orang bang di kampungnya. Orang bang di kampungnya. Bang tu azan lah di kampung ni. Kalau yang Rumi tak ada apa. Potong aja dah kot. Yang Jawi boleh buang titik satu. Jadi maknanya kalau dia pergi, ni secara umum lah, kalau dia pergi, dia dah tak dengar bang dekat Korea, dekat masjid dia. Bang pula ada dobit, ingat tak dobit dulu? Ada tak mengaji bab dulu? Dobit jauh, bang tu bukan pakai mic, naik dekat atas, sepemanah, sepemanah. Sejauh panah pergi. Kalau malam malam pukul 3 pagi jerit azan kuat-kuat, dia akan dengar berapa 2 km, 3 berapa kilometer kan, lama jauh kan. Bukan waktu yang biasa tak payah pakai mic. Tu dobit sama. Dobit sama. Tak silap kira itu 2 km, tak silap. Ingat tak? Dari segi kilometer tak silap lah. Tak silap 2 km dobit. Adalah sama kira yang sama. Ataupun kita boleh kata yang macam nak cari air tu. Nak cari air ketika air tak ada air, nak pergi tengok ada Fata Morgana, ada macam tu, nak pergi ke tak nak pergi? Jauh tu kan? Tu sama. Kalau faham yang tu, senang faham yang ni. Sama, dobit yang sama. Rasanya tak silap 2 km kita kira itu. Dan juga kaitan dengan pada mazhab Hambali, siapa dengar azan tak datang masjid, dosa. Sembahyang jemaah. Mazhab lain kan? Sama juga, dobit yang sama. Sebaik kita mazhab Syafi'i. Okey. Berapa? 3. Naik berapa? Naik apa? 3. Berapa kilometer? Mudah sikit nak ni. 3. 3 kilometer tu lah. Kalau 3 lah. Dia ada dia punya tu. 6,000 langkah. Hampir tu maksud sekira-sekira tiada mendengar tu, ulama itu hukum asal. Tapi ulama tolong kira dah siap-siap. Iaitu 3 kilometer. Dia tolong kira. Kalau tak percaya buat lah. Jerit tengah-tengah malam, jerit, duduk, dengar lah. Telefon, dengar. Orang yang kuat suara. Dengar tak? Aku dengar sikit, dengar tak? Pergi. Lepas tu pula jangan ada bangunan, jangan ada straight padang pasir. Padang kan. Rasanya padang tu kita boleh bayang, kalau padang luas tu kita jerit boleh dengar malam buta. Boleh tak? Ada logik. Macam mana pun sendiri kira lah. Hukum dia macam tadi. Iaitu kalau di azan kuat-kuat, orang tak dengar dah tempat tu. Okey. Yang dikatakan sini sekira-kira tiada mendengar pada itu tempat orang di kampungnya. Dengan maksud kalau sekarang keluar Korea. Okey. Maka harus baginya sembahyang sunat. Padahal dalam keadaan ia berkenderaan dan jalan kaki. Sama ada berkenderaan dan jalan kaki. Jalan kaki tu khilaf. Naik kenderaan tu tak khilaf. So, jalan kaki ada yang kata tak boleh, ada yang kata boleh, khilaf lah. Dalam kitab kita kata ada boleh. Boleh. Cuma ada khilaf. Okey, jadi maknanya boleh solat sunat kalau ikut syarat tadi. Boleh solat sunat dalam kereta semasa nak pergi kerja. Semasa nak pergi kerja, naik motor, naik kereta, tak kisah naik basikal, boleh. Cukup sempurna syarat lah. Ada wuduk. Yang boleh ni tinggalkan kiblat dulu. Kita bahas bab kiblat. Dan rukuk sujud juga boleh tinggal. Nanti kita akan bincang kat bawah tu. Jadi maknanya solat duha nak pergi kerja boleh sangat lah. Malah senang je. Daripada duduk biasa naik motor, duduk saja. Tunggu duduk, tak bukannya buat apa pun. Kalau naik kereta pun
dengar lagu. Kalau tutup, buat apa? Tengok orang gitu je. Allah ruginya. Bawa kereta semayang pun tengok orang juga. Jadi, tapi kena ngaji dululah cara-caranya. Boleh semayang duha dalam kereta. Ataupun kalau dia bertolak sebelum subuh ke, nak pergi kerja, boleh semayang tahajud dalam kereta, naik atas motor, atas basikal, apa saja. Semayang sunat. Kalau malam-malam, boleh solat witir. Tak lama lagi Ramadan, boleh solat tarawih. Boleh naik tu. Buat 8, lepas tu keluar, kan? Balik rumah, sampai nak sampai rumah sempat lagi berapa tu. Sebab tak buat apa. Tak ada buat apa, duduk macam tu juga. Awak nak sujud macam mana? Nanti dia beritahu cara-cara semayang. Jadi sujud rukuk sekadar isyarat lah. Sujud macam ni, rukuk macam macam ni, rukuk sujud macam ni. Mata depan lah. Macam tu je. Macam tu je. Senang sangat. Apa lagi okey. Cuma kena ngaji jugalah. Ada yang membatalkan. Walaupun semayang macam tu boleh, tapi ada perkara yang membatalkan. Yang pertama, pergerakan banyak yang yang tidak memenuhi keperluan. Macam mana? Bawa kereta macam ni, dia pergi gerak, ambil barang kat belakang, tisu. Tak boleh. Ada tisu, ambil tisu kat belakang. Sebab itu bukan perbuatan semayang. Dan itu bukan perbuatan semayang. Dan itu bukan perbuatan bawa kereta. Tak boleh. Batal? Okey. Kalau apa perbuatan bawa kereta? Macam ni. Okey. Ni bawa nama perbuatan. Ni. Nak kena? Boleh kan? Boleh. Macam ni. Kalau manual, boleh. Apa saja perbuatan bawa kereta. Motor macam tu. Ceng gear. Ceng gear. RZ. Ceng lain sikit lah. Dia punya tu sikit. Jadi perbuatan tu tak ada masalah. Lepas tu macam ni. Kan? Perbuatan tak apa. Tapi kalau tiba-tiba dah ada barang kat belakang. Ada barang. Buatlah contoh dia tak barang kat belakang. Lepas tu tiba macam barang nak jatuh ke apa, dia pun pegang. Tu bukan perbuatan semayang dah. Habis. Batal semayang. Dia hanya boleh bergerak atas kenderaan solat sunat tadi apabila tanpa menghadap kiblat, apabila yang boleh hanya perbuatan semayang yang isyarat tadi dan perbuatan bawa kenderaan sahaja. Kalau kuda macam ni, tiba-tiba dia buat benda lain, tak boleh, batal. Itu satu. Yang kedua, dan yang digerak tu juga betul lah. Dan apa lagi? Habis. Itu je lah. Dan kalau kita fikir balik bolehnya sembahyang atas kenderaan, sembahyang sunat ni, patut kita kena galakkan. Maksud kena buat macam galakkan macam mana? Iklan. Kena buat yang tu rasanya. Sebab setakat berapa puluh tahun ni dapat mengurangkan tak aksiden di jalan raya? Makin turun makin naik. Macam-macam dah buat tak apa dia panggil yang speed trap. Kurang tak aksiden? Sama tak, banyak tak? Saman, Roblox, aksiden banyak juga. Patung gerak, patung bagi kerja polis, semua dah buat, tapi tak mengurangkan pun aksiden dekat jalan raya, tak mengurangkan pun. Maka rasanya elok. Sepatutnya JPJ kan, polis trafik tu dia kena lebih mesra syarak. Boleh tak sebut kan? Supaya dia mengingatkan, JPJ mengingatkan setiap orang ketika memandu tu, sambil-sambil tu jangan lupa solat. Macam memang rasanya dia panggil apa? Reverse psychology kot. Ke apa nama macam tu lah. Lain macam sikit. JPJ sepatutnya lah. Sebab dah tak boleh kurang. Dah berapa puluh tahun dah lepas mesyuarat buat macam ni. Tak menurunkan pun. Siap ada seorang menteri tu cakap apa? Kita akan apa? Kita jangka kematian akan datang. Lupa dah ayat dia macam mana. So ingat. Sekarang ni kematian banyak-banyak ni. Jadi kita akan menyangka tahun depan kematian banyak-banyak ni. Lagi banyak. Dia jangka orang mati. Bukan maksud dia tu, kita faham, tapi kelakar lah bunyinya. Jadi kelakar. Ni sekarang dah mati banyak ni. InsyaAllah esok mati banyak lagi. Dia ikut statistik dia.
Jadi sepatutnya dah, kalau patut kena tukar. Boleh mungkin kita boleh kata ketika balik kampung jangan lupa solat atas kenderaan. Pesan daripada JPJ. JPJ atau polis trafik. Bagi mengurangkan kemalangan jalan raya, maka hendaklah mengingat Allah. Sebaik-baik mengingat Allah adalah solat. Maka siapa yang keluar pagi solatlah duha dalam kenderaan. Menarik sebenarnya. Dengan solat ingat Allah. Agak-agak satu empat. Tak ada kan. Sebab tu lah, cuba. Benda tu boleh cuba tau. Boleh cuba. Kalau nak balik raya kan, bertolak malam tu, tarawih atas kenderaan. Berhenti kat arah NR, berhenti lah. Berhenti kat NR, takbir, Allahu Akbar. Dia ada syarat dia, takbir tu ihram dulu menghadap kiblat. Lepas tu dibawa. Boleh lah sebenarnya, sangat boleh. Islam penyelesai segala masalah. Kalau boleh buat lah. Itu cuma cadangan. Habis, dah tak berjaya sangat, suruh semayang atas kenderaan. Ajar satu-satu. Yang lain boleh ajar kan. Cara untuk start kereta. Yang pertama, macam mana? Pulah dulu, tunggu menyala. Yang tu kot. Lepas tu, pusing. Ya. Tunggu sebentar. Tunggu hilang warna biru. Tu Abang Zaidi. Tunggu hilang warna biru dulu, sejuk. Hilang biru, kita bantai aja. Kemudian hilang biru, apa nama yang sejuk tu, kemudian baru masuk jalan. Gear 1 dulu, jangan masuk gear 2. Gear 1, 2, 3. Macam tu. Kan dia ajar kan. Macam tu lah. Pertama, baca doa. Subhanallazi sakhkhara lana. Bukan. Masuk kenderaan, tutup pintu. Kemudian baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Kemudian start. Masuk gear gini. Check wiper. Macam masa nak ambil JPJ dulu kan, sekarang check wiper. Sekarang ada check wiper sebelum jalan. Macam mana boleh lulu? Dia suruh check wiper tu. Lepas tu, okey. Masuk gear 1, baca doa pula. Subhanallazi sakhkhara lana sampai habis. Kemudian masuk gear 1 gear 2 dan berjalan. Takbir sahaja aku solat. Jika waktu duha, solat duha, solat sunat duha. Jika malam, solat ni. Allahu Akbar. Allah, angkat tangan begini, letak atas steering. Atas apa? Apa dia panggil? Motor panggil handle, tak atas handle. Kemudian wajib membaca Fatihah, sunat baca doa iftitah. Doa iftitah ada 2 jenis. Oh, memang mantap JPJ kalau macam tu. Mata hendaklah ke depan, fokus, ingat Tuhan, ingat Allah. Faham macam? Boleh jadi, boleh benda ni sebenarnya. Kemudian press perlahan-lahan. Jangan laju, ingat orang yang tersayang. Kalau mati mu ingat tu Tuhan tu. Dah cukup amalan ke tak cukup lagi? Lepas tu bawa rukuk, tundukkan sedikit. Sujud, tunduk lebih sedikit. Mata masih lagi fokus ke hadapan. Kemudian duduk di antara sujud. Hendaklah membaca Rabbighfirli warhamni. Supaya paling kurang Rabbighfirli. Sujud balik. Kemudian bangun balik rakaat yang kedua. Kalau lah Islam betul lah, kita nak Islam sebagai penyelesaian, kita akan ambil semua Islam sebagai penyelesaian. Walaupun kita kadang-kadang rasa ya boleh mengurangkan kadar kemalangan di atas jalan raya. Setakat ni yang duk buat boleh tak? Tak boleh. Tak payah nak sembang lah. Okey, maka hendaklah dihadapkan berjalan tu kepada pihak seterunya. Ni bab seteru ni bab perang. Pada maksudnya kalau dia berperang macam ni, berperang yang kita bincang dua bulan lepas kan. Perang ting kan. Pihak seteru dia lah. Mana seteru dia? Musuh. Situ lah. Sembahyang. Allahu Akbar. Bismillah. Alhamdulillah. Waladdallin. Amin. Macam tu lah. Kalau ting. Kat mana? Okey. Itu kalau berperang. Pada sembahyang orang yang takut daripada seteru tadi tu, dan pada jalan yang ia hendak pergi kepadanya. Ni yang kita nak bincang ni. Maknanya destinasi tu ke mana? Mana jalan tu? Situlah. Dia ulang lagi pada sembahyang sunat. Maknanya tak boleh fardu. Okey. Di dalam safar tu musafir. Maka orang yang musafir itu tiada sunyi daripada jalan kaki atau berkenderaan. Kalau nak musafir, dia mesti dua cara. Pertama naik kenderaan, kedua jalan kaki. Jadi dua-dua boleh. Dia kata dua-dua boleh, sama ada jalan kaki ataupun berkenderaan. Kenapa dia sebut macam ni? Tiada sunyi tu maksud apa? Pak boleh faham kot. Tiada sunyi. Apa dia panggil? Mestilah salah satu. Tiada sunyi. Mestilah. Kalau dah nama musafir, mestilah jalan kaki atau berkenderaan. Mana boleh
Selain daripada dua ni, mana ada selain daripada dua? Macam mana nak musafir selain daripada jalan kaki dengan berkenderaan? Terbang. Lipat bumi itu makam lain. Itu makam lain. Mana ada? Jadi mana dua-dua boleh? Kenapa dia cakap pasal ni? Sebab ada ulama yang kata tak boleh jalan kaki. Terkilah kan sebab tadi. Jadi kat mana jalan dia, kat situlah kiblat dia. Jika dia berpaling ke dada ke arah lain yang tak diperlukan, yang bukan macam mana? Yang sekarang ni kiblat ke sini, kiblat betul, Kaabah. Sini. Dia destinasi dia sini. Maka sini dia hanya boleh menghadap ketika berjalan ketika atas kenderaan solat sunat ni, hanya arah destinasi dan arah kiblat. Tu je boleh. Kiblat betul. Selain daripada tu tak boleh. Jadi destinasi dia situ lah. Lepas tu dia kena konak. Memanglah kena konak lah, tak apalah ke sini pun. Tak apalah. Tapi yang betul sini. Tiba-tiba dia berhenti. Bila dia berhenti dia kena pergi cari sini. Berhenti tu maksud berhenti nak duduk, bukan berhenti traffic light, bukan. Traffic light tu bukan berhenti, dia stop kejap tu. Masih lagi nak berjalan. Maksud berhenti, dia kena cari kiblat. Sepatutnya cepat-cepatlah habiskan sembahyang kan. Tapi tak apalah, hukum. Dia kena cari kiblat asal. Dan ataupun tengah dia berjalan, tiba-tiba dia dapat tahu kiblat belah sana. Dia nak ubah, boleh. Jadi, ketika dalam kenderaan, ketika berjalan, yang boleh menghadap kiblat betul, Kaabah dan perjalanan dia tu. Dia punya arah perjalanan. Kalau dia buat selain daripada tu, maka batal sembahyang dia. Selain daripada tu macam mana? Dia jalan macam tu, lepas tu dia tengok kat kiri ni ada orang jual air. Orang jual air. Dia pun ni arah dia berhenti beli air. Berada dia menghadap dekat orang yang jual air. Sedangkan kiblat betul sini. Kiblat destinasi dia sini. Ni apa ni? Batal. Menghadap batal. Jadi maknanya hati kat situ, hati-hati kat situ. Okey. Dan yang berjalan kaki pun sama. Tapi sebab apa sebut kat jalan kaki? Sebab orang dulu dia musafir jalan kaki kan. Biasa kita dengar. Orang dulu dia musafir jalan kaki. Sebab tu perasan tak? Orang dulu dia kenal saudara mara dia. Tahu tak? Perasan tak? Kenapa orang dulu kenal saudara mara? Itu 2 pupu, 3 pupu, 4 pupu, 5 pupu, berkupu-kupu dia tahu. Kita sepupu je. Dia kenal, dah tu pakcik, bapak saudara sabik parang semua. Cukup keluar semua. Dia kenal semua. Oh ni rumah ni. Tahu tak sebab apa? Dia orang dulu musafir jalan kaki. Bila jalan kaki, R&R dia rumah saudara. Pergi, ni anak siapa mula-mula tu? Oh anak ni. Lepas tu selang 2-3 tahun, ingatlah, datang balik, R&R minta air ke, minta makan dulu ke. Tu R&R dia. Sebab tu orang dulu kenal saudara, walaupun jauh. Tapi orang sekarang berhenti kat mana? R&R betul lah, restoran. Lepas tu dia kenal, kedai ni ayah nak pergi, kecil-kecil lagi nak pergi. Memanglah, kau nak singgah kedai tu kedai R&R tu. Lepas tu orang dulu kenal wari-warah. Kita tak apa nak kenal. Sebab kita naik kenderaan. Maka jika ada ia musafir, itu berkenderaan. Okey, kenderaan. Hendaklah ia isyarat dengan kepalanya pada rukuk dan sujud. Dah tunjuk tadi, isyarat kepala tu kan, kepala. Okey. Tetapi isyarat pada sujud terlebih rendah daripada rukuknya. Yalah, rukuk kepala macam ni. Kepala boleh, badan boleh sebenarnya. Badan macam ni. Kepala sah kat tu kan. Macam tu ikut. Boleh nampak? Boleh lagi. Agak-agak boleh. Jika kesukaran atasnya menyempurnakan rukuknya dan sujudnya atas kenderaan. Jika, tu pada jika tu kaedah tu. Jika susah. Maksudnya, kalau senang tak boleh juga. Naik motor memang susah, naik kereta memang susah, naik van memang susah. Apa yang senang agak? Kereta api, kau terbang kalau yang boleh pergi. Yang itu tak boleh. Walaupun sunat. Sebab tak boleh apa? Bukan tak boleh tak menghadap kiblat. Tak menghadap kiblat tetap boleh. Tetap boleh juga. Sebab bab menghadap kiblat, solat sunat je boleh tinggalkan. Yang kata ni rukuk sujud ni. Rukuk sujud tak boleh. Tapi tak menghadap kiblat tu boleh. Solat sunat boleh tak menghadap kiblat.
Menghadap ke mana? Yang tadi itulah. Kiblat betul boleh ataupun destinasi dia, ikut jalan boleh. Tapi rukuk dan sujud hukum berbeza. Rukuk dan sujud jika susah nak rukuk dan sujud atas kenderaan baru boleh isyarat. Kalau tak susah tak boleh. Tak boleh rukuk macam ni dan sujud tak boleh. Dia kena rukuk dan sujud betul-betul. Sebab boleh. Jadi dua perkara berbeza. Jadi maknanya dimaafkan tak menghadap kiblat solat sunat, tapi rukuk dan sujud tak dimaafkan jika mampu buat. Betul. Apa lagi? Tengah-tengah sujud kan? Macam ni kan? Macam tu, sujud sikit. Angkat Allah roblok macam mana? Mulanya parking tepi dulu lah. Parking tepi. Tengok tu. Pakai kepung. Polis pakai kepung. Parking tepi. Sebab kalau pergi dia akan lesen. Sami Allah liman hamidah. Boleh juga kot. Kalau JPJ tahu kan, semayang ni. Kalau kita tunggu dia habis semayang, nanti jam kat belakang. Jalan. Boleh juga kot. Kalau JPJ tahu, kalau JPJ tak tahu. Tapi sebenarnya semayang sunat boleh batalkan. Batalkan lah. Tapi batalkan maksudnya, cik, Allah batal semayang sunat saya cik. Macam tu boleh juga. Ataupun buat semayang Bismillahirrahmanirrahim. Kita pun waladdallin amin. Allahu akbar. Cik Allah subhanahu cik dah buat tabiat cik. Allahu akbar. Akhir sekali lesen. Apa ni? Allah batal lah semayang saya cik. Tak apalah. Nak apa tadi? Surat hantar negeri. Batal okey je. Sebab bukan fardu kan. Semayang sunat boleh batalkan. Cuma cantiknya parking kat tepi dulu. Nampak roadblock parking tepi. Tapi itulah. Nanti kan polis tengok. Pergi kat belakang. Dia ingat kan ada salah apa pula. Ni kereta curi ke apa ke, ada dadah ke. Paling salah pula. Walhasil pada orang yang berkenderaan itu tafsil. Walhasil kalau orang berkenderaan tu tafsil. Tengok dulu. Ada perincian. Tafsir tu ada perinciannya, iaitu jika ada ia berkenderaan di atas suatu yang dapat tidur atasnya, dapat tidur, seperti sekeduk, benda yang duduk atas binatang tu dia begitu, dan kota gajah kan, kota gajah senang cerita, ada binatang besar, lepas tu ada macam raja-raja dulu naik permaisuri dulu naik kan, benda tu apa nama benda tu, dia panggil sekeduk, orang panggil sekeduk. Itulah, benda yang atas tu. Kalau bukan gajah pun, perahu. Atas tu ada perahu yang ada tu, tempat duduk tu lah. Kan ada perahu yang tak ada, tak boleh kan. Kalau kita berdiri, kan. Ada perahu yang besar sikit, dia ada tempat duduk tu. Okey. Dan kita kiaskanlah pada kereta api, kapal terbang, apa lagi ya? Kereta besar apa kereta yang boleh semayang kat belakang. kereta yang besar kat belakang tu, yang boleh sujud kat belakang tu lah. Payahlah kot. Bas pun tak boleh ada kursi. Apa tu je kot kan. Kereta api dengan kapal terbang, itu pun bukan boleh pergi pun, tu tak cerita lain, tapi adalah tempat dia kan, tempat untuk tu. Kalau dulu gajah, atas gajah dan atas perahu, maka wajib atasnya mendatangkan rukuk dan sujudnya ya. Ni cerita solat apa ni? Solat sunat ni. Habis tu kiblat tak apa. Kiblat settle. Ini sujud, rukuk dan sujud. Dan demikian lagi segala rukun semayang. Bukan tu je semua. Berdiri ke apa ke semua. Kena buat semua sebab dah ada tempat. Kenapa pula tak nak solat macam orang sakit? Atau setengah-setengahnya. Ataupun ada yang boleh, ada yang tak boleh. Yang boleh tu buatlah. Yang tak boleh tu tak apalah. Kan? Jika ia lemah daripada mendatangkan yang meninggal lagi. Ni, meninggal lagi. Dia katanya, atau setengah-setengahnya ia lemah. Setengah-setengahnya tak boleh buat. Daripada mendatangkan yang meninggal lagi. Yang meninggal lagi, bukan meninggal dunia. Yang meninggal daripada lemah. Mana kuatlah. Yang kuat, yang boleh buat. Meninggal lagi tu, yang lain daripada, boleh juga. Meninggal lagi tu, yang lain daripada lemah. Lemah tu tak boleh nak buat. Tak boleh nak berdiri. Tapi yang lain daripada tak boleh nak berdiri, yang meninggal lagi apa lagi? Sujud boleh. Sujud kena sujud.
Rukuk boleh? Rukuk tak boleh? Tak apa, lemah. Duduk yang tersujud boleh? Duduk yang tersujud boleh? Meninggal lagi. Yang tu panggil meninggal lagi. Balance dia. Balance, meninggal. Jadi setengah-setengah buat, setengah-setengah. Dia tak boleh tu. Dan wajib ia menghadap kiblat kalau boleh menghadap kiblat. Kalau boleh menghadap kiblat, wajib dia menghadap kiblat kerana mudah berhadap atasnya. Kalau mudah lah. Kalau mudah. Melainkan orang yang menjalani akan seumpama perahu. Kalau susah, dia bagi contoh perahu. Tiada dilazimkan menghadap kiblat pada segala rukun sembahyang. Sebenarnya bukan perahu, apa-apa je lah. Motor, kereta, memang tak boleh pun. Dan tiada lazimnya menyempurnakan segala rukunnya. Memang biasanya, ghalibnya, mana boleh sempurnakan rukun. Kalau naik perahu ke, naik motor, naik kereta, sempurnakan rukun macam sembahyang betul-betul ni. Pada takbiratul ihram juga. Tapi dia kata takbiratul ihram kena. Itu pun jika mudah atasnya. Kaya lagi. Bahasa mudah macam ni. Nak sembahyang sunat atas kenderaan, takbiratul ihram, wajib takbiratul ihram dan menghadap kiblat. Tu dulu. Jadi maknanya kalau nak sembahyang di rumah, bukan di rumah, di keluar, sampai dah keluar karya, okey nak sembahyang ni, cari kiblat, dah jumpa, berhenti kenderaan, Allahu Akbar, takbiratul ihram dan menghadap kiblat. Okey, baru boleh. Tu dulu. Tapi ada dekait lah. Kalau mudah, memang mudah pun, motor mudah, kereta mudah. Kan? Kalau mudah. Jadi dalam masalah takbiratul ihram dan mencari kiblat, menghadap kiblat mudah. Jadi sebab tu pernah dengar kata, nak sembahyang apa pun masa di takbir tu mula-mula menghadap kiblat dulu. Tapi dia kata itu dekat solat fardu. Tak. Solat fardu tak boleh. Kalau sembahyang macam mana pun tetap nak menghormat waktu, kena qada balik. Ini maksudnya solat sunat sebenarnya. Jadi kalau nak solat sunat, menghadap kiblat, takbiratul ihram tu menghadap kiblat. Allahu Akbar. Bila dah macam tu, barulah jalan, barulah boleh. Tak menghadap kiblat dah tak apa dah. Ikut, iaitu kiblat dia adalah kiblat yang sebenar kalau dia nak, kalau dia mampu, ataupun kiblat jalan dia, destinasi dia. Okey. Okey. Kalau susah, barulah takbiratul ihram pun tak ikut kiblat pun tak apalah. Susah ada dua. Susah nak takbiratul ihram menghadap kiblat. Yang kedua, susah nak cari kiblat. Sudah kiblat ke mana? Susah juga. Kalau dua keadaan ni, boleh takbir je lah menghadap mana-mana pun. Ulang balik solat sunat. Solat fardu tak boleh. Kalau buat juga, kenapa buat? Sebab tak boleh nak buat apa. Namanya solat hormat waktu. Tapi boleh nak buat apa? Boleh pergi tempat boleh. Terus tak sah awal-awal lagi. Bukan hormat waktu, terus tak sah. Sebab boleh elok-elok kau pergi sembahyang kat sini, kenapa? Fardu, kalau fardu. Kalau apa pula steering tu angkat tangan dah sunat dah. Cerita apa? Takbiratul ihram tak payah angkat Allahu Akbar. Sebab itu sunat. Settle. Ya mulut nak susah macam mana? Tengah bawa susah nak sebut. Tak ada. Jadi sebab tu kata takbiratul ihram dan menghadap kiblat ni, dia boleh kata senang je. Senang je. Kalau kata kiblat ke sana, dia pun Allahu Akbar. Ni nak tunjuk aja, ni tak payah. Dah pergi. Allahu Akbar. Dah. Tak susah lah. Cuma kalau kat belakang, kan nampak tak? Masa tu baru susah, baru tak payah. Selagi boleh, kena buat. Takbiratul ihram menghadap kiblat. Selagi boleh. Tapi kalau nak bagi fatwa, nak bagi hukum, kena bagi hukum macam tu. Iaitu nak sembahyang sunat atas kenderaan, takbiratul ihram kena menghadap kiblat dulu. Lepas tu tak apa. Tu hukum. Dia tak boleh cakap boleh je kat mana-mana. Dia kata macam mana? Macam mana dia punya kiasan tu? Babi boleh makan jika darurat. Bukan fatwa macam tu lah. Fatwa macam mana? Babi haram makan. Tu je, cukup. Habis tu kalau darurat boleh. Tapi kena fatwa haram makan. Sama tadi. Takbiratul ihram, sembahyang sunat, menghadap kiblat. Lepas tu tak apa. Menghadap kiblat. Dia bukannya kata kalau tak boleh buat apa-apa, tak payah menghadap kiblat, takbir aja. Tiba-tiba tak boleh buat apa. Dia punya step dia tu kena. Orang duk tinggal step ni sekarang ni. Orang sekarang ni duk tinggal step ni. Tu jadi mudah. Dia tinggal step tu. Okey, jika mudah. Dan jika berkenderaan atasnya, berjalan kaki, cun boleh habis. Perit dekat lah. Dan jika ia berkenderaan atasnya,
Dan jika ia berkenderaan atasnya yang tiada dapat tidur atasnya, tadi dapat tidur. Maksud tidur tu bukan tidur, maksudnya luas, boleh sembahyang, boleh sujud. Ya. Bila tidur mestilah boleh sujud. Kalau jika ia berkenderaan atasnya yang tiada dapat tidur, okey. Seperti kuda, himar. Kita tambah lagi, bas. Kan? Apa lagi? Motor, tambah lagi. Kereta. Maka jika tiada mudah atasnya menghadap kiblat pada sekalian sembahyangnya, kalau tiada mudah, susah nak menghadap kiblat pada semua sembahyangnya dan menyempurnakan segala rukunnya, tak boleh nak sempurnakan segala rukun sebab susah, wajib ia menghadap kiblat pada takbiratul ihram juga. Nampak ni? Nampak? Wajib menghadap kiblat masa takbiratul ihram juga. Nampak? Lepas tu, itu pun jika mudah demikian. Jangan cakap wajib tu dulu. Dia ulang balik. Dua kaedah yang sama. Pertama, wajib menghadap kiblat takbiratul ihram. Lepas tu tak apa. Tapi jika mudah, tak payah cakap lagi. Biar jadi masalah dulu. Jika mudah yang demikian itu, sekiranya adalah kenderaannya tiada liar. kalau kuda lah, kuda tak liar. Kalau kuda tak liar, boleh lah. Ambil kuda ni, shut up. Shut up lah. Duduk diam. Kemudian, kiblat ni. Allahu Akbar. Tapi kalau liar, pegang sini, pergi sini. Allah. Contoh kan? Ataupun orang bawa. Sama lah. Driver bas bawa. Boleh? Bang, sikit lagi bang. Sikit lagi bang. Okey, sekejap. Allah. Bang, apa pasal masuk gear satu? Kejap lah bang. Kan dia orang bawa. Sama lah. Sama lah tu. Itu pun kalau tak liar kenderaan. Maksudnya dia boleh kontrol. Dia boleh kontrol. Tiada liar tu dia boleh kontrol. Dan jika tiada berhubung dengan yang lainnya. Dan jika tiada berhubung dengan lainnya. Dan jika ini bab kuda lah ni. Ini bab tiada berhubung dengan lainnya, bab kuda lah. Kuda ke binatang yang di dalam satu grup, dia berhubung kan. Kalau grup dia pergi kan, dia pergi sekali. Itu bab kuda lah ni. Kalau bab motor tak ada ni. Kalau dia berhubung dengan lainnya, payah lah. Sebab dia akan ikut grup kepala dia tu. Yang ini dia kata, dan jika tiada berhubung dengan lainnya, dengan maksud tak berhubung lah. Kuda tu sendiri. Kalau berhubung dengan, kalau tidak, payahlah. Dan jika tiada mudah atasnya, susahlah tiada mudah. Kalau susah, tiada wajib menghadap pada takbirah itu. Takbiratul ihram pun tak wajib. Tapi bila kita ni akhir-akhir last ya. Kalau tidak, dia jadi mudah. So buka yang mana mudah. Apa lagi ni jika masih kesukaran. Contoh jika sunat kena je. Okey, habis. Dan jika ia berjalan kaki, yang terakhir. Last. Dan jika ia berjalan kaki pula. Ni khilaf ni, sebagian ulama itu tak boleh terus. Sebab apa? Kau nak sembahyang, berhenti lah. Kau dah jalan kaki. Apa pula? Sebab tu kata tak boleh. Tapi setengah kata, kalau dia nak bermusafir jalan kaki, kau dia berhenti lambat sampai. Logik juga. Dalam kitab kita ambil tu, kita ambil pendapat yang sama. Dan jika ia berjalan kaki, maka wajiblah atasnya menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Kalau jalan kaki, rukuk dan sujud tak boleh isyarat. Tak boleh isyarat. Kalau atas kenderaan je boleh isyarat. Kerana mudah yang demikian itu atasnya. Senang je. Macam mana? Berhenti, Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azim. Berhenti sujud, Subhana Rabbiyal A'la. Apa hal pula kau nak buat isyarat? Nampak? Sembahyang dalam yang dapat rukhsah, dapat kemudahan pun, sembahyang sunat pula tu, kena rukuk dengan sujud dengan sempurna. Maknanya rukuk sujud ni kalau solat fardu, lagilah. Ni solat sunat. Dah lah tu musafir, macam-macam boleh. Tak menghadap kiblat pun boleh. Tiba-tiba kalau jalan kaki kena rukuk dengan sujud dengan sempurna. Padahal sunat je pun. Patutnya solat fardu kena jaga lagi lah. Tapi orang yang tak jaga sekarang solat fardu kan? Tak jaga macam mana? Main atas kursi je. Kita tak kata salah secara mutlak. Ngaji tak? Sebab ikut pengalaman saya, yang sembahyang atas kursi semua tak ngaji. Yang tak sembahyang atas kursi semua ngaji. Faham? Ulang balik. Yang ikut pengalaman, jumpa beberapa biji negeri, beberapa buah negeri, bab solat atas kursi, orang yang tak solat atas kursi belajar. Sungguh-sungguh. Yang solat atas kursi tak belajar langsung. Tak jumpa lagi. Saya solat atas kursi, Ustaz. Saya nak belajar. Yang belajar semua yang tak solat atas kursi. Terbalik kot. Sepatutnya berapa orang ada ni?
Tak ramai, minta maaf lah Ustaz, tak ramai 40 orang je. 40 orang. Sebut tapi semua solat atas kursi. Tu kita nak. Ni daurah solat atas kursi, daurah solat sakit, tapi yang datang semua tak sakit. Masalah bila dia bagi tahu orang, alah kau tak sakit. Bila dia dah belajar, dia bagi tahu orang, tak boleh ni. Kau tak datang ke daurah? Tak datang, busy. Tak sakit pun busy. Pergi mana? Pergi kenduri, makan kenduri. Pergi berjalan, sakit-sakit tu. Tapi tak boleh main tak sah main macam ni. Alah kau tak sakit sedap lah kau cakap. Nampak? Sepatutnya orang yang sakit tu kena belajar sendiri. Sebab dia yang merasai. Itulah pelik bin ajaib. Dan jika jalan kaki, maka wajib menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Kerana mudah demikian itu. Hendaklah dihadapkan kepada kiblat masa sujud dengan rukuk tu. Okey? Pada yang lain daripada qiyamnya dan tahiyatnya. Okey? Pada yang lain daripada qiyam dan tahiyat. Jadi maksudnya qiyam dengan tahiyat boleh tak menghadap kiblat. Itu maksud dia. Kalau baca elok-elok. Dan hendaklah dihadapkan kepada kiblat. Kena menghadap kiblat. Pada yang lain selain daripada qiyam dan tahiyat, kena menghadap kiblat. Apa selain pada qiyam dan tahiyat? Rukuk dan sujud. Tadi kena cakap kat atas tu. Jadi rukuk dan sujud kena menghadap kiblat. Buat secara sempurna, tak boleh isyarat-isyarat. Tapi qiyam berdiri dan tahiyat awal tahiyat akhir boleh kalau tak menghadap kiblat. Dia sebut iaitu pada takbiratul ihram. Takbiratul ihram kena menghadap kiblat. Dan rukuk kena menghadap kiblat. Dan sujud kena menghadap kiblat. Dan duduk di antara sujud kena menghadap kiblat. Maka tiada berjalan ia melainkan pada qiyamnya. Masa qiyam je boleh berjalan. Memang pun. Okey. Okey. Dan i'tidalnya, masa i'tidal dia berjalan. Jadi tak kisahlah. Qiyam dia tak kisahlah tak menghadap kiblat. Sebab kira kenderaan dia tu kaki dia tu lah. Jadi kalau dia tak kisah masa berdiri. Sujud dengan rukuk kena cari siap. Mana? Kena tahu lah. Kalau memerlukan kompas, tak apa. Kompas. Okey. Pergi sini. Rukuk. I'tidal. Jalan. I'tidal. Jalan. Kok lain pula. Lepas tu nak sujud. Dia tak boleh lama i'tidal. I'tidal rukun pendek. Jalan 2, 3, 4 langkah. Okey. Nak sujud. Tup. Ke sana. Pup. Sujud. Duduk antara sujud. Sujud lagi. Lepas tu bangun. Bangun. Pergi. Tak payah ingat kiblat lah. Macam tu. Cuma bab tasyahud macam mana? Bab tasyahud. Dan salam. Salam tu sekali tasyahud lah. Tasyahud mana? Rupa-rupanya dalam solat berjalan ni yang kena menghadap kiblat, sujud, rukuk dan sujud. Yang boleh berjalan rupanya bukan berdiri dan i'tidal. I'tidal kira sekali lah walaupun 2-3 langkah je. I'tidal tak boleh lama. Jalan lama batal sebab dia rukun pendek. Memanjangkan rukun pendek batal. Lebih daripada bacaan Fatihah. Rasa dah masuk dah kot. Lupa dah masuk ke tak. Kan? Jadi kalau dia berjalan lah dia berjalan lah 30 saat. Dia berjalan 30 saat. Ketika yang tidak batal sebenarnya. Jadi dia jalan 15 saat agak-agak. Pak, nak sujud. Dia sujud. Ketika tahiyat akhir tak payah duduk. Boleh berjalan. Maksudnya jalan tu at-tahiyatul mubarak. Tangan letak sana. Sudah lah macam ni. Pandai-pandai lah. Tak pernah buat. Tak ke sini kot. Tak pernah buat lagi. Sudah lah. Ke bawah lah kot dia punya tu. Jadi maknanya special bab semayang ni adalah tasyahud boleh jalan. Berdirilah. Tasyahud jalan kena berdiri. Bukan duduk. Tasyahud tu tahiyat akhir. Salam pun samalah. Boleh berjalan. Cuma rukuk dengan sujud tak boleh. Mesti cari kiblat dan rukuk dan sujud. Habis. Okey. Sebelum kita tutup, macam mana kalau semayang dalam Kaabah? Saja ya. Semayang dalam Kaabah. Kalau semayang dalam Kaabah, nak menghadap mana? Tu nak terfikir. Ni sajalah. Menggerak minda. Semayang dalam Kaabah. Kan boleh semayang dalam Kaabah kan? Kau orang nak masuk kan, bisa raja-raja dapat masuk. Soalannya dia nak menghadap mana? Semua dinding. Maknanya dia boleh menghadap mana-mana. Boleh saja. Sunat. Maka dia menghadaplah mana-mana. Menghadap mana-mana boleh. Tapi sebenarnya dia tak boleh. Kalau ada pintu tu tutup, baru boleh menghadap pintu. Kalau pintu tu terbuka, tak boleh menghadap.
Pintu terbuka. Maknanya dia menghadap mana? Tu mana punya orang lah tu. Yahudi mabuk mana duduk belah sana tu. Mana boleh? Maknanya kalau solat kat dalam menghadap mana-mana dinding. Jika ada pintu boleh dengan syarat pintu tutup. Bila pintu tutup namanya kita menghadap Kaabah lah juga. Tapi kalau pintu terbuka logik lah. Itu saja je untuk. Kalau semayang dekat atas dia macam mana? Atas Kaabah. Atas Kaabah. Boleh? Atas Kaabah kan Kaabah petak. Atas dia. Nak menerak macam tu. Allah. Macam mana? Atas Kaabah ada boleh ada tak boleh? Macam mana? Agak-agak. Cuba fikir sikit. Fikir agak. Nah, tak nak menghadap apa? Senang cerita nak menghadap apa? Ha? Tak faham. Kalau atas harap ya. Jadi maknanya mana-mana boleh juga macam tu. Duduk tepi tak tengok. Tak nak point dia tu. Tengok. Tak kat bapak sikit. Maknanya itu ada itu menghadap arah. Kita wajib menghadap Kaabah. Lain tu. Dia kena bila Kaabah dia kena ada fizikal. Tu Kaabah ada fizikal. Ada batu, adalah. Cara dia macam ni. Jika Kaabah tu dia ada apa dia panggil? Macam ni dia punya atap kita panggil. Lepas tu dia ada tepi tu. Tu. Tepi tu kan. Tinggi tepi tu macam tinggi rehal. Tinggi rehal tinggi mana? 2/3 hasta. 2/3 hasta. Yang boleh buat sutrah tu lah. Berapa sutrah? Mana 2 bit pun tak ada. Lebih daripada 3 hasta atau keluar? Tak ada. 3 hasta. Takkan 3 hasta? 3 hasta. Kan. 2/3 hasta. 2/3 hasta. Maknanya 1 hasta tinggi ni. Ni, tinggi ni. Kalau jika ada dinding tinggi, dinding ke apa ke, dipacak ke yang melekat dengan Kaabah. Menghadap benda tu. Contohnya kan, dia kat tepi tu cuk panjang 4. Tapi kosong. Menghadap benda tu. Sebab dia dah bersambung dengan Kaabah, dia Kaabah. Kalau ada dinding, pastikan menghadap dinding. Mana-mana boleh lah kalau ada dinding. Bukan dinding yang atas sikit tu. Apa nak sebut tak kerti lah. Biga. Biga tinggi sikit. Biga tinggi. Tinggi pula dia ada syarat 2/3 hasta. Tinggi sejengkal. Lebih kurang. Baru boleh. Sebab tu sutrah tu. Mazhab Syafi'i sutrah lain tak kira tu. Tu mazhab Hanafi yang kita pakai ni. Sebenarnya kalau orang lalu depan sembahyang tak boleh sebenarnya. Mazhab Syafi'i asal. Dia kena 2/3. Rehal baru boleh. Tapi mazhab Hanafi boleh lain. Lain tak kira. Mazhab Syafi'i pendapat dhaif lain boleh kira. Jadi kita pakai pendapat dhaif. Sebenarnya kita sembahyang tak ada sutrah sebenarnya. Kalau sembahyang sunat. Makruh semua sebenarnya mazhab Syafi'i. Tapi pakai pendapat dhaif mazhab Syafi'i dan pakai mazhab Hanafi lain pun kira juga. Kau tiga nak kira betul. Lepas tu kena letak back ke apa 2/3 hasta tu. Jadi ataupun sejengkal, lebih-lebih sikit. Jadi sama dia juga kalau ada. Kalau ada menghadap benda tu. Macam tu, comel tu. Comel tu, macam tu. Macam mana? Kalau mana tahu kalau ada. Kalau ada dinding tepi tu tinggi pula 2/3 hasta, sejengkal lebih sikit. Mana-mana boleh, askapin. Mana-mana boleh. Yang point dia kat sini, dia ada satu juzuk, di Kaabah, dia sambung dengan Kaabah, senang cerita. Dia paku dengan Kaabah, dia lekat dengan Kaabah. Fizikal dan dia naik sikit. Yang itu cukup. Apa saja. Tiba-tiba bawa bendera Arab Saudi kata. Katalah, bengong kejap kan. Saud jadi sekarang dah huru-hara dah dia punya keluarga dia. Jadi ada seorang dua jauh kepala tak betul, dia letak bendera. Bendera tu. Jika lekatlah maksudnya lekat. Bendera tu. Boleh menghadap bendera tu. Apa dah sembahyang menghadap bendera? Dah duduk atas Kaabah. Atas tu. Kalau tak ada tak boleh. Kalau straight hujan jatuh terus pergi. Tak boleh. Tak boleh sembahyang atas Kaabah. Tak boleh. Point dia kat sini kita nak faham pekah tu. Buat memang tak buat jangan harap lah.
Nak pergi dekat pun silap kena terancam dengan orang lah. Cuma fiqah, kita dapat faham fiqah tu yang kita nak. Macam mana kalau tanah, ditimbunkan tanah? Tak boleh. Sama juga kalau kita boleh fikir cekedik, kita kan dapat lah. Oh, timbun tanah tak boleh? Tak boleh. Rumput tak boleh. Ada dia tak tanah atas tu, lepas tu rumput naik tinggi. Tak boleh menghadap rumput. Nampak apa? Nampak dia punya tu. Kat mana dia punya tu? Sebab dia bukan Kaabah, dia tak sambung. Habis tu tadi bendera boleh. Dah dia pacak paku. Nampak dia punya kaitan tu. Dia kena paku, dia kena lekat. Lekat. Kalau tak lekat, macam tanah mana lekat? Lepas tu pula rumput atas tu, rumput tinggi, lalang rumput pula, lalang tinggi tu. Lalang tu bukan Kaabah tu. Dia hidup dekat situ je. Jadi tak boleh. Tak boleh. Okey. Saja sebab tu. Habis. Dan setengahnya syarat sembahyang mengetahui orang yang hendak sembahyang akan masuk waktu. Yang dengan yakin, yang hasil dengan pengetahuan sendiri. Ambil, tahu. Dengan ijtihad. Dan kerana apa tu lah? Orang Kelantan je tahu ni mah. Baca sikit lah. Atau dengan zan bagi orang ijtihad kerana orang Kelantan je tahu ni. Tak apa, orang Kelantan gelak tu. Okey tu, kita samakan datang. Orang lain tak tahu. Kan, memang nak jadi tak, asalnya kalau tengok yang Jawi lagi pelik. Hamzah Ji macam mana lagi pelik. Wallahu alam. Kita sudahi dengan tasbih kafarah min surat Al-Asbah. Asyhadu an la Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.